Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Ustaz jemputan kita untuk kuliah Isyak pada malam ini, iaitu Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamal Zaman. Juga diucapkan kepada yang berbahagia pengurusi Gemah Nur Iman Hajar Rosni Yati binti Mansur. Juga diucapkan kepada semua jemaah Gemah Nur Iman yang berada di dalam talian Google Meet sejak kuliah maghrib tadi. Syukur Alhamdulillah, dengan izin Allah jua sesungguhnya kita dapat meneruskan untuk berada di dalam kuliah majlis ilmu pada malam ini bagi kuliah Isyak. Syukur Alhamdulillah. Bagi memohon keberkatan majlis kuliah pada malam ini, marilah bersama-sama kita mulakan bacaan dengan Ummul Furqan Al-Fatihah diketuai oleh yang berbahagia Ustaz. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Buat pengetahuan semua, insya-Allah pada slot kuliah Isyak pada malam ini adalah siri terakhir Ustaz ya untuk ensiklopedia Perang Rasulullah. Ya, betul. Ustaz akan cuba menamatkan dan insya-Allah kita akan terus bersama Ustaz, mungkin dengan buku ataupun kitab yang lain nanti. Admin akan menghubungi Ustaz, insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi meneruskan kuliah pada malam ini, saya serahkan kepada Ustaz untuk membuka majlis dengan doa. Terima kasih Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan, di atas pertemuan kita ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan ala kulli hal, saya mohon maaflah kepada ibu-ibu dan bonda-bonda semua kalau kuliah ini mungkin agak sedikit lewat lah, iaitu kuliah maghrib, kuliah Isyak kita sedikit lewat, mungkin mengambil sedikit masa waktu ibu-ibu semua bersama dengan keluarga dan juga waktu ibu-ibu untuk merehatkan tubuh setelah seharian bekerja mungkin ataupun mengurus rumah tangga dan sebagainya. Namun kita mengharapkan semoga sedikit pengorbanan kita dan juga tumpuan yang kita cuba usahakan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan sebagai pahala dan sebagai satu usaha kita untuk lebih kenal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah untuk malam ni adalah insya-Allah siri akhirlah perbincangan kita berkaitan tentang ensiklopedia Perang Rasulullah. Ada lebih kurang mungkin setahun lebih sikit kita berjaya akhirkan pengajian kitab ni. Sebenarnya saya dah beberapa kali khatam dah kitab ni, iaitu dalam beberapa kali daurah. Ada beberapa daurah yang dilakukan. Selalunya pengajian tu dia akan mengambil masa sama ada daurah 2 hari ataupun daurah sehari. Tapi secara umumnya, walaupun sehari punya pengajian, tapi secara umumlah. Tapi alhamdulillah untuk pertemuan dengan Gemah Nur Iman ni kita dapat baca setahun lebih, dan itu pun saya boleh katakan hanya sekadar kronologi sahaja, tak berapa mendalam dan tak berapa detail penceritaan kita tentang sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekadar pengenalan, banyak cerita-cerita yang mungkin kita baru dengar. Ini barulah first round,
InsyaAllah ada rezeki lain, mungkin ada second round, third round yang kita dah dengar dah cerita-cerita tu, cuma kita nak lebih mendalam dan lebih detail insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Dan itu mestilah azam kita bersama. Apatah lagi malam ni adalah malam yang menjadi sambutan dalam kalangan umat Islam sebagai sambutan Maulidur Rasul, iaitu sambutan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tapi saya nak bagi tahu pada ibu-ibu lah, kalau kita tengok pada sejarah, malam 12 Rabiul Awal ni bukanlah malam kelahiran Nabi. Bukan malam kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi ni berapa hari bulan ibu-ibu? Kalau ibu-ibu pernah baca ke, pernah ingat ke, pernah dengar, bila hari kelahiran Nabi ni? Ibu-ibu? Ada beberapa pandangan Ustaz kan, 9, 12, betul tak? Okey. 20 hari bulan 4. Berapa? 20 hari bulan 4. 20 hari bulan 4. Okey. Okey. Baik. Okey, itu kalender Masihi. Okey. Baik, ada beberapa pandangan lah. Tapi pandangan yang masyhur menyebutkan iaitu pada 9 Rabiul Awal. Kebanyakan menyebutkan 9 Rabiul Awal. Tapi secara pasti tak diketahui. Seperti mana saya pernah ceritakan, sebab zaman tu tidak ada kalender lagi. Tetapi secara pastinya para ulama sirah sepakat hari kewafatan Nabi adalah pada 12 Rabiul Awal. Hari ni 11, malam ni adalah malam 12 Rabiul Awal. Sebenarnya adalah malam kewafatan baginda Nabi SAW. Nabi ni dia sakit lebih kurang 2 minggu. Dia start daripada 29 Safar. 29 Safar Nabi dah sakit dah. Membawa kepada 2 minggu. Seminggu yang pertama Nabi mengalami sakit kepala yang sangat berat. Sehingga sahabat meriwayatkan dia punya bahang sakit kepala tu panas tu sampai rasa di luar daripada serban baginda Nabi SAW. Okay? Nabi punya serban tu boleh rasa kalau dia letak atas kepala macam ni, kita boleh rasa bahang panas daripada kepala Nabi SAW seminggu awal. Masuk seminggu yang akhir tu lah bermula malam yang kelima sehinggalah malam kewafatan baginda Nabi SAW. Para sahabat menyebutkan secara detail apa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW sehinggalah baginda wafat. Ini kalau ikutkanlah dia adalah momen-momen sedih bagi umat Islam ni sebab ia adalah hari kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula 29 Safar sampailah kepada 12 Rabiul Awal. Okey. Baik. Tapi ala kuliah kalau kita sempat bincang, kita bincang hari kewafatan Nabi tu. Saya cuba detailkanlah. Tapi kita nak bincang tentang analisis sebagai pengakhiran kepada kitabnya. Baik, ibu-ibu tengok dulu pada muka surat yang ke 258. Muka surat 258 ni, tolong perlahankan sikit lah. Okay, pada muka surat 258 ni kita dah bincang awal-awal tu kan. Cumanya saya nak sebutkan pada ibu-ibu kena baca. Sebab pada bab ni iaitu persediaan dan persiapan ketenteraan ni Nabi lakukan secara detail. Nabi tidak menyerah sahaja kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Nabi ni dikenali sebagai Al-Imamul Mutawakkilin. Walaupun Nabi ni adalah imam bagi orang yang bertawakal, tetapi dari sudut strategi Nabi, persiapan dan persediaan Nabi tip-top. Kita tak macam tu kan. Kita tawakal pun tidak, bersedia pun tidak. Hanya serah bulat-bulat je. Saya serahlah pada Allah Ta'ala. Masya Allah, Allah bantu ni. Memanglah tak dapat apa yang kita nak. Okay, Nabi ni walaupun iaitu imam kepada orang yang bertawakal tinggi kepada Allah Ta'ala, tapi Nabi mengajar umat dia iaitu sentiasa bersiap sedia dan sentiasa melakukan persiapan serapi mungkin. Luar daripada kawalan kita, yang itu yang kita berserah diri kepada Allah. Benda yang duduk dalam kawalan kita, itulah yang kita lakukan sehabis baik. Yang itu yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Sebab itu dekat part ni, saya detailkan banyaklah. Iaitu khususnya dalam hal kelengkapan perang Nabi, kemudian dari sudut pengangkutan tentera Nabi, kemudian persediaan latihan ketenteraan baginda Nabi SAW. Ini menunjukkan kepada kita, Nabi ni walaupun barisan tentera Nabi ni adalah yang sanggup berjihad di jalan Allah Ta'ala, walaupun mereka tu adalah asalnya orang yang dikira sebagai ahli perniagaan, ahli korporat, pekebun, peladang, tetapi mereka boleh berjuang dan boleh menang dalam semua peperangan yang mereka hadapi.
Sebab apa? Selain daripada tawakal, selain daripada mereka berada di jalan kebenaran, mereka melakukan persiapan, persediaan sebaik yang mungkin. Yang ini adalah benda yang paling penting. Apa-apa sahaja kita buat, kita tak boleh nafikan, iaitu sunnatullah mesti dilakukan dengan rapi. Saya ingat lagi, saya dulu pernah keluar satu podcast. Podcast ni saya jadi anchor lah. Saya tak malu lah nak sebut ada satu podcast ni lah. Saya bersama dengan ada dua orang tokoh yang sangat terkenal lah. Kalau saya sebut mesti ibu dengar, oh kenal lah. Podcast ni saya duduk dalam podcast tu. Bayangkan podcast ni adalah podcast yang kita kata santai-santai. Santai-santai. Dia punya audiens pendengar dia pun hanya sekadar untuk halwa telinga sahaja. Tapi saya ingat lagi dia sebut apa. Walaupun ini adalah podcast yang hanya menjadi hiburan pada halwa telinga, tapi mereka kata apa? Kita mesti kena plan. Walaupun hiburan, kena plan. Sebab dia tak boleh tak plan. Kalau tak plan, tak akan jadi. Rupa-rupanya, bayangkan orang yang duduk dalam arena ataupun industri yang sekadar dengar-dengar, kita ketawa-ketawa, kita rasa happy-happy. Dia rancang detail apa yang mereka buat. Kita yang duduk dalam hal agama ni, ataupun yang cuba buat kerja dakwah ni, sepatutnya kita kena lebih cermat lagi, kena lebih detail lagi. Sebab itu adalah sebahagian daripada sunnah Nabi dan ia adalah sebahagian daripada kejayaan di dalam sesuatu proses. Okay? Dan ini yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Yang ini ibu-ibu kena bacalah. Saya tak dapat nak detailkan, nanti tak cukup masa. Okay? Baik, sekarang. Okay, tadi Puan Nurlia muka surat 258-259. Okay, sekarang kita tengok 261. Okay, yang part-part yang saya tak sentuh ni ibu-ibu boleh baca sebenarnya. Okay. Dekat sini saya sebutkan senjata-senjata yang ada di dalam peperangan. Pedang-pedang Nabi, ada tombak, ada pisau kecil, ada pemukul, ada kapak, ada panah, ada manjanik, ada dabbabah. Okay. Ini adalah senjata-senjata kelengkapan perang yang ada pada zaman baginda Nabi SAW. Kita jangan lagi terpedayalah dengan hanya membayangkan baginda Nabi SAW dan para sahabat ni dia duduk atas kuda, pakai jubah, angkat pedang saja. Salah. Itu adalah satu salah faham. Itu bukan cara baginda Nabi SAW. Nabi pakai topi perang, Nabi pakai baju perang, baju besi Nabi, bahkan di dalam peperangan Uhud Nabi sarung 2 lapis baju perang. Okay. Kita bayangkan 1 lapis baju perang pun kita kata kukuh dah. Tapi Nabi nak tunjukkan walaupun Nabi ni bertawakal pada Allah, berada di jalan Allah Ta'ala berperang ni, Nabi sarung 2 baju perang sebab nak pastikan betul-betul dalam keadaan rapi persediaan Nabi SAW. Okay. Pedang tak sekadar satu je. Tapi pedang Nabi macam pelbagai pedang yang Nabi SAW miliki untuk berada di medan peperangan. Itu baginda Nabi SAW. Okay. Musuh ada senjata tu, kami pun ada senjata tu. Musuh ada senjata ni, kami pun ada senjata ni. Cuma pada zaman kita hari ni, kita tak ceritalah dalam aspek ketenteraan. Kalau kita berada di negara Islam, aspek ketenteraan sepatutnya seperti Nabi lah. Seperti mana kita tengok mereka ada teknologi, umat Islam, negara Islam pun ada sepatutnya teknologi-teknologi yang semoden itu. Sebab ia tak bercanggah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Tetapi untuk kita punya keadaan, tak patutlah kita tak pergi perang kan. Tapi apa yang kita boleh lakukan dalam hal dakwah, kalau hiburan ada di TikTok, kita gunakan medan TikTok sebagai medan dakwah kita. Mungkin Gemenung Iman perlu ada di TikTok untuk sebarkan dakwah. Orang lain berhibur di Facebook, kita pun ada Facebook kita sebab kita pun nak sebarkan dakwah melalui Facebook kita. Orang lain berhibur di YouTube, kita pun berada di YouTube. Maksudnya, semua senjata yang ada di pihak musuh dan itulah senjata yang digunakan oleh ketenteraan Islam. Okay. Seperti mana orang berhibur dengan platform-platform tu, kita pun juga di medan dakwah pun menggunakan platform yang sama. Okay. Tak asing pun. Benda tu semuanya boleh lakukan. Yang penting bagaimana konten tu. Macam mana kita deliver message tu. Itulah perkara yang akan dinilai oleh Allah Ta'ala. Semua platform tu adalah berbentuk keharusan. Okay. Jadi kita gunakan platform-platform itu untuk berdakwah. Ini saya keluarkan daripada skop peperangan lah. Tapi dari sudut peperangan kita boleh nampak musuh ada pedang, Nabi ada pedang. Musuh ada tombak, Nabi pun ada tombak. Sebab nak ceritanya mereka setanding. Okay, Nabi tak terlalu jumut yang kita faham. Pakai jubah pergi perang.
Oi, itu serah diri sebenarnya. Kan kalau ibu-ibu type je saja di Google, jihad fisabilillah. Tengoklah apa gambaran orang tentang jihad. Hanya pakai jubah, pakai serban, duduk atas kuda, angkat pedang. Kan sebagai satu gambaran tak baiklah. Soalannya Islam tu sebar dengan mata pedang. Kedua, persiapan tentera Islam ni soalannya tak lengkap pun. Hanya pakai jubah pergi perang je. Tidak, itu bukan dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Okey, Nabi tak buat macam tu. Okey, yang ini pun saya tak detailkan lah. Yang ini ibu-ibu boleh baca juga. Okey, kita akan detailkan tempat-tempat yang lain nanti. Okey. Sekarang kita tengok strategi peperangan Nabi SAW. Okey. Nabi SAW menggunakan ada pelbagai strategi di dalam peperangan. Okey, ada pelbagai strategi. Antaranya menyembunyikan tujuan. Nabi sentiasa rahsiakan. Melainkan satu perang je yang Nabi bocorkan rahsia, iaitu dalam peperangan Tabuk. Kenapa Nabi bocorkan rahsia? Bukan Nabi tak percayakan sahabat, tapi ini adalah sebahagian daripada amanah. Amanah. Dan boleh jadi juga pada awal zaman di Madinah tu, ramai dalam kelompok ketenteraan Islam adalah berada di tengah-tengah masyarakat munafik di Madinah. Jadi takut nanti terbocor rahsia, maka akan diceritakan kepada musuh dan akan menggagalkanlah Nabi SAW punya perancangan. Kalau dari sudut konteks kita lah, pertama dekat sini adalah amanah. Yang kedua, apa sahaja yang duduk di bawah kategori rahsia ataupun kita kata confidential punya hal ni, maka kena rahsiakan. Agak mengejutkan dan memalukanlah kalau keluar daripada jabatan agama ke ataupun sesiapa sahaja, satu surat perkeliling yang dirahsiakan tiba-tiba tersebar di media sosial memberitahu ada sekian-sekian berita, ada sekian-sekian maklumat. Ini adalah perkara yang tak sepatutnya berlaku di badan-badan agama ataupun mereka yang duduk di unit-unit agama. Sebab ini adalah amanah. Amanah. Sebab kita tak tahu apa yang berada di dalam perbincangan unit agama. Apa-apa perbincangan kita lah sebenarnya. Kumpulan kita ke apa, itu adalah rahsia dalam mesyuarat. Dan tolonglah jaga amanah. Dan Nabi SAW menjaga sangat kerahsiaan ini. Tak didedahkan kepada sesiapa pun, melainkan perang Tabuk. Kenapa perang Tabuk Nabi ceritakan? Sebab ia adalah perang yang paling jauh dan tentera yang mereka hadapi adalah tentera yang paling kuat pada zaman tu. Nabi ceritakan agar supaya para sahabat dalam keadaan bersiap sedialah fizikal dan mental mereka. Okey, itu hanya pada perang Tabuk. Tapi perang lain Nabi rahsiakan. Yang kedua, Nabi sentiasa melalui jalan yang berbeza. Okey, melalui jalan yang berbeza. Ini saya tak bincang lah, ibu-ibu boleh baca lah. Melalui jalan berbeza. Sebab ini kita mudah faham. Okey, jalan berbeza. Supaya tak disedari, tak mudah diikuti. Sentiasa musuh ni dalam keadaan tak apa-apa percaya dan tak rasa mana tentera Islam, dia tak apa-apa ni lah. Okey. Kemudian yang ketiga, serangan hendap. Serangan hendap ni antara misi perjalanan peperangan Nabi yang sering kali Nabi lakukan. Kenapa Nabi buat serangan hendap? Kita kena ingat ada beberapa perkara. Pertama, Nabi tak cukup kelengkapan perang pada awal peperangan dulu. Kedua, Nabi tak memiliki ketenteraan yang ramai. Ketiga, tujuan yang paling utama sekali iaitu Nabi SAW ni dia tak nak angka korban tu besar. Dia tak nak angka korban tu besar. Jadi bila berlaku serangan hendap, kebanyakan musuh ni akan surrender, akan serah diri dan mengaku kalah. Jadi secara automatik Nabi dapat menawan mereka dan menyeru mereka kepada dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah untuk mereka tu menerima Islam tanpa melibatkan angka korban yang tinggi di dalam peperangan. Sebab misi perang Nabi ni bukan untuk berbunuhan, tetapi misinya adalah untuk dakwah dan juga iman. Okey, itu sebab Nabi SAW selalu buat serangan hendap lah. Okey, kemudian Nabi selalu buat pengintipan. Okey, kemudian Nabi hantar surat rahsia. Ini banyaklah kita bicara dulu. Kemudian kebijaksanaan, sekatan ekonomi, menggertak kabilah yang ingin bersekutu dengan musuh dan menghalangi percubaan awal. Musuh nak plan je buat serangan, Nabi akan serang dulu. Itu strategi. Kita istilahkan sebagai proaktif lah, bukan reaktif. Nabi sentiasa proaktif. Bila ada satu isu je, Nabi akan bertindak awal. Bukan Nabi tunggu, diketuk, baru ada tindak balas. Itu bukan Nabi punya cara kerja. Nabi punya cara kerja,
Sebelum diketuk tu Nabi dah bertindak lebih awal. Okey, benda ni saya tak nak bincang detail. Yang saya nak bincang detail nombor 8 ni, iaitu penglibatan muslimah dalam peperangan. Yang ni kita detail sebab dia sangat dekat dengan ibu-ibu. Okey, dia sangat dekat dengan ibu-ibu lah. Kita jangan ingat muslimah ni tidak ada tempat di sisi Islam. Muslimah ni dia angkat kedudukannya di sisi Islam. Seorang wanita kalau dia adalah anak perempuan. Ibu-ibu tahu tak, anak perempuan ni Nabi sebut, si ayah yang ada 3 anak perempuan, maka si ayah itu adalah ahli syurga. Lalu ada sahabat tanya, kalau 2, Nabi kata apa? Kalau dia ada 2 anak perempuan, ayahnya adalah ahli syurga. Sahabat tanya, kalau dia ada seorang anak perempuan, maka si ayah itu adalah ahli syurga. Anak perempuan ni Nabi SAW jamin, kalau dia adalah anak, seorang wanita ni dia adalah anak, dia menjadi syurga kepada ayah dia. Okay? Kemudian wanita ni dia dewasa dan dia berkahwin. Bila dia jadi isteri, dia menyempurnakan separuh iman daripada suaminya. Kemudian dia dewasa lagi, dia menjadi ibu. Maka dia menjadi syurga kepada anaknya. Apa tak? Allah Ta'ala angkat wanita ni di dalam Islam. Yang pada zaman tu, agama wanita itu dipijak di tempat yang paling bawah, dimanipulate di tempat yang paling hina, dan sehingga hari inilah wanita itu sentiasa dimanipulate kalau tak dibendung dengan agama. Nak jual kereta pun ada wanita, nak jual sabun mandi pun ada wanita, nak jual shampoo pun ada wanita. Apa kaitannya ibu-ibu? Apa kaitannya? Tak ada kaitan, tapi itulah manipulate. Mereka meletakkan tempat wanita yang paling hina. Okay. Nak jual filem pun kena ada letak pun wanita-wanita. Dia letak tempat yang paling hina. Okay. Jadinya agama mengangkat di tempat yang paling tinggi. Dia anak, dia jadi jalan syurga kepada ayah. Dia isteri, disempurnakan iman bagi suami dia. Dia jadi ibu, dia adalah syurga kepada anak-anak dia. Ini istimewanya wanita. Dan Nabi SAW nak tunjukkan wanita pun ada peranan di dalam sirah dan ada peranan di dalam peperangan-peperangan baginda Nabi SAW. Okay, banyak riwayat lah. Antaranya yang pertama kita tengok iaitu memberi dorongan kepada keluarga untuk berjihad. Benda ni paling berat. Seorang ibu boleh cakap dengan anak, pergilah berperang. Kita kalau jadi ibu, suami kita lah nak pergi semayang, bang, takkan nak pergi masjid bang? Duduk dengan rumah ni, selalu abang tak ada kat rumah. Kita jadi halang ke anak kita atau suami kita nak pergi masjid. Suami kita barulah nak pergi masjid ni, nak pergi dengan kuliah. Tak apalah bang, esok lah pergi bang, hari ni duduk dengan saya bang, atau TV sama-sama. Kita jadi penghalang. Seorang isteri, seorang suami, seorang isteri dan seorang ibu ni, dia mesti sepatutnya menjadi pembakar semangat untuk suami dia, keluarga dia, anak-anak dia untuk berjuang di jalan agama ni. Okay? Jangan jadi penghalang lah. Jangan kita pula yang menghalang mereka demi kerana emosi kita. Tapi bagi peluang. Okey, kita tengok riwayat daripada Abdullah bin Zaid menceritakan, pada hari peperangan Uhud, aku menghadapi luka di lengan kiriku, seorang lelaki memukulku sehingga mengalir darah tanpa henti. Ibu-ibu tengok 266 Nabi bersabda kepadaku, balutilah luka kamu itu. Lalu ibuku datang kepadaku bersama beberapa pembalut di pinggangnya yang sememangnya disediakan olehnya untuk tentera-tentera yang luka. Nampak? Ibu dia adalah menjadi paramedik. Sebab medan Uhud ni di luar kota Madinah kan. Kota Madinah dulu besar mana ibu? Iaitu sebesar Masjid Nabawi hari ni. Itulah kota Madinah. Baqi' itu berada di luar kota Madinah. Jadi bukan Abdullah bin Zaid ni balik ke Madinah. Dia duduk di Uhud. Kenapa ibu dah dekat Uhud? Sebab ibu dia bertindak sebagai paramedik. Yang duduk dalam medan perang ni, Nabi angkat wanita ni memberikan jihad dia. Mungkin dia tak angkat senjata begini, tapi dia jadi paramedik. Itu adalah sebahagian komitmen, pengorbanan dia. Dan seorang ibu kalau tengok anak dia luka, kita tengok anak kita jatuh pun kita sedih dah. Kan? Tengok anak kita menangis pun kita rasa sayu dah. Tak dapat makan aiskrim, alah, belilah bang, kesianlah anak tu, takkanlah suruh dia tidur menangis-nangis, biar beli je lah, tak apalah kita macam tu kan. Bayangkan ni dia tengok anak dia dikelar tangannya berdarah ni. Ibu datang balut. Lalu tengok kata Abdullah bin Zaid, ia membalut lukaku sedang Nabi berdiri memerhatikan aku.
Sebaik selesai membalut lukaku, ibuku terus berkata, bangun wahai anakku, teruskanlah memerangi kaum musyrikin itu. Ibu dia kata, kau pergi. Saya sebutkan tadi, kalau kita, anak kita menangis je, kita rasa, sialah anak ni, biarlah. Jangan kata tu lah. Anak kita balik asrama. Kita kejut subuh tak? Tak apalah dia bangun lewat, duduk asrama kan penat. Banyaklah dia setiap hari bangun awal, biarlah dia tidur. Bukan selalu pun dia balik asrama. Itu kita. Bayangkan ini Abdullah bin Zaid ni, dia duduk medan perang dan dah dikelar dah. Ibu dia balut. Mungkin menangis-nangis masa balut ni. Nangis balut. Kesian anak dia ni. Tapi lepas tu dia kata, dah bangun pergi perang. Kita kata, tergamak ibu dia baca. Tapi itulah sebenarnya dorongan jihad yang menjadi semangat kepada wanita ni, yang wanita-wanita Islam ketika itu berikan semangat kepada keluarga dia untuk keluar berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi sebenarnya kita tahu kan, seorang lelaki yang kuat semua kita yakini ada wanita yang hebat di belakangnya. Wanita ni apa? Iaitu dia sentiasa beri dorongan. Tak apa bang, abang pergi kerja je. Abang buatlah apa pun, berniaga ke apa pun, pergilah. Rumah tangga ni yang risau, saya uruskan. Jadi suami dia keluar rumah, lapang kepala dia. Sebab apa? Urusan rumah tangga disempurnakan. Dia buatlah komitmen di luar rumah. Tapi percaya tak cakap saya? Seorang wanita ni, saya bukan nak condemn ibu tapi dari sudut psikologi. Seorang wanita ni, kalau dia susah, betul tak? Setuju tak? Dia nak suami dia susah macam dia. Betul ke tidak? Kalau dia penat, dia nak suami dia penat macam dia. Betul ke tidak? Saya tak tahulah. Setuju ke tidak ibu-ibu? Macam setuju je. Ramai dah tidur. Tengok keadaan sekarang. Kalau saya tak, biar saya susah, dia senang tak apa. Tapi kalau suami pergi ngetih, tak boleh, tak puas hatilah. Suami pergi ngetih tak setuju kan. Contoh, saya bagi contoh Kat janda tak setuju, menteri kat lain yang setuju. Contoh. Ada jugalah, ni saya baca dari sudut psikologi lah. Seorang wanita ni, dia kalau saya boleh bangun malam, buat susukan anak, abang pun kena buat juga tau. Dia macam tu. Bagi dia adil lah. Dia rasa suami dia pun mesti kena rasa. Betul tak? Itu psikologi lah. Secara umumnya macam tu lah. Tak Mungkin ada membantu dia kes-kes. sikit Ustaz. Mesti ada rasa macam tu. Bantulah, saya ni susah tau. Tapi perasan tak, suami kita, bila dia susah senang, kita rasa dia tak ada apa-apa pun. Saya rasa macam suami saya tak pernah susah pun. Sepanjang saya kahwin dengan suami saya rasa suami saya macam tak susah pun. Macam okey je, dia kerja balik kerja. Tapi saya baca psikologi lah. Saya tak kata semua macam tu kan psikologi. Lelaki ni, dia kalau susah ke, dia senang ke? Senang lain lah. Kalau dia susah, jarang-jarang dia nak pasangan dia ataupun keluarga dia susah macam dia. Okay, jarang-jarang lah. Jarang-jarang. Dia kalau boleh, biar dia je. Susah tu pada dia je. Sebab tu kalau dia kerja kat pejabat, balik tu dia tak cerita pun. Dia kena marah dengan bos ke, dia kena maki ke, dia kena itu. Dia diam je. Balik biasa je, tenang je. Sebab yang berat tu, yang susah tu biar dia tanggung. Pasangan dia, keluarga dia tak ada apa-apa. Dia tak nak libatkan. Itu dari sudut psikologi lah. Dari sudut psikologi yang begitu. Okay. Jadinya dekat sini kita boleh tengok lah. Bila seorang ibu ni ataupun seorang wanita ni dia keluar berjuang dan dia bawa anak-anak dia, keluarga dia, dia bukan satu benda yang mudah sebenarnya. Sebab dia melepaskan separuh daripada susah dia itu pada anak dia dan anak dia pergi berjihad. Dan itu sebenarnya satu perasaan yang sangat sukar untuk digambarkan lah bagi seorang ibu. Mungkin ayah rasa itu satu kebanggaan. Tapi bagi ibu susah. Tapi kita tengok muslimah di zaman Nabi SAW. Dia memiliki semangat wajar dan dia memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Sehingga dia lepaskan anak-anaknya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama sirah mengangkat kisah ni adalah untuk menunjukkan kepada kita penting peranan ibu ni sentiasa memberikan dorongan kepada ahli keluarga untuk berjuang. Okey, itu riwayat pertama. Kemudian Nabi lantas bersabda kepadanya, tiada siapa yang menyanggupi seperti mana kamu sanggupi ini wahai Ummu Amarah. Ibnu Isa menceritakan bahawa pada waktu perang Al-Khandaq, Aisyah ikut berkumpul dengan muslimah yang lain di benteng Bani Harithah. Ini kita pernah cerita dulu. Di perang Khandaq, kaum wanita, anak-anak kecil semuanya duduk di dalam kubu Bani Harithah. Ini kubu yang paling kukuh di kota Madinah. Mereka semua duduk berkumpul dekat situ. Kita bayangkan macam shelter lah.
Itu tempat duduk. Semuanya yang lemah wanita ni semua duduk dalam tu. Kemudian turut bersama dengan Aisyah di dalam kotak itu ialah ibu kepada Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Adalah pemimpin Ansar. Pemimpin Ansar. Dia ni ketua orang Ansar. Kebetulan Sa'ad bin Mu'az berjalan melalui kota tersebut sambil bermadah dan bersyair. Ini orang Arab ni dahsyat. Okay? Ini orang Arab ni dahsyat, orang Arab ni. Dia dalam keadaan getir tu dia boleh bermadah, dia boleh bersyair. Orang Melayu pun hebat juga kan. Tapi kita rasa nak berkahwin tu lah, nak meminang tu lah kita bergurindam dan sebagainya. Tapi orang Arab ni sampai di medan perang pun dia akan bersyair. Dan syair tu bukan untuk melemahkan, tapi syair itu adalah untuk menaikkan semangat mereka. Kuatkan jiwa mereka untuk berperang. Pada ketika itu, Sa'ad telah pun terlewat. Lambat keluar. Dia tercicir daripada pasukan. Lalu ibunya berkata kepadanya, wahai anakku, bersegeralah kamu keluar ke medan perang kerana kamu telah terlambat. Ibu tu suruh anak dia lari, pergi masuk, cepat pergi medan perang. Bukan dia kata, anak sini salam dulu ibu. Atau tak apalah, lewat-lewat sikit lah. Ibu takut ni awak ni. Tak. Dia suruh anak dia kejar, bersegera duduk dalam pasukan perang dan pergilah berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Baik. Ada banyak lah komentar kat sini Sekejap saya tengok sekejap Okey, betul kan? Tuan Muhammad Badrus, suami simpan je. Cik Razak, tak semua macam tu, betul lah. Tak semua. Okey. Tapi dari sudut psikologi macam tu lah. Okey. Baik. Ibu-ibu janganlah cerita pasal hal peribadi saya bagi contoh umum je ya. Okey. Baik, kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua. Baik, menyediakan makanan dan merawat angkatan tentera yang tercedera. Ini Nabi libatkanlah. Okey, Anas menceritakan tak kala berlaku peristiwa Uhud, tentera Islam telah mengalami kekalahan. Aku melihat Aisyah dan Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ni adalah ibu kepada Anas bin Malik. Ini pembantu Nabi dalam rumah Nabi tu. Dia menyisingkan pakaian mereka sehingga terlihat gelang-gelang di kaki mereka. Mereka mengangkut kirab, iaitu bekas air daripada kulit. Macam botol air lah, botol-botol air tu. Di atas belakang mereka dan memberi minuman kepada tentera kaum muslimin. Apabila air kehabisan, mereka kembali memenuhkan kirab dengan air dan pergi semula memberi minum kepada kaum muslimin. Baik, dekat sini kita tengok ada dua benda yang nak disampaikan. Pertama adalah ketangkasan. Yang kedua adalah keberanian. Sebab apa? Ibu-ibu kena bayangkan, bila dia bawa kirab ni macam botol. Kalau tentera kan dia ada macam botol air dia tu kan. Botol air. Saya tak tahu istilah dia, botol air tu. Botol tu namanya kirab. Sebab botol tu dibuat daripada kulit. Kenapa ada ketangkasan? Sebab tentera ni dia cedera di medan perang. Dan wanita-wanita ni, Ummu Sulaim, Aisyah ni, dia ambil air daripada kamp ataupun daripada perigi. Lalu dia akan lari ke medan perang bagi minum kepada tentera-tentera yang cedera. Yang tengah cedera tu dia bagi minum. Kemudian dia patah balik. Kemudian dia cium. Kat situ adanya ketangkasan. Dan wanita muslimah ni sepatutnya dia memang bersifat tangkas, cergas. Saya bagi contoh. Siapa ada cikgu dekat sini? Bekas cikgu ada kan? Apa persatuan di sekolah yang paling pasif? Ataupun ibu-ibu yang dulu sekolah dulu, apa persatuan di sekolah yang paling pasif? Ramai tidur dah. Dah duk kenang balik Ustaz. Kalau game catur yang indoor game. Badan uniform. Oh, pada uniform. Masya-Allah. Okey, Cikgu Syazlin kita, Cikgu Syazlin. Putri. Putri Islam kot. Putri Islam aktif lah Tan. Oh ya ke? Bulan sabit. Okey lah. Tapi kalau majoriti kita boleh kata Putri Islam lah kot. Tak tahulah kalau sekolah lain. Tapi yang saya pergi rata-ratanya pandu Putri Islam ni jenis yang bagi saya pasif lah. Ataupun siapa sahaja yang bila dilihat sebagai muslimah dengan tudung labur dia apa sebagainya, kebanyakannya dia tak berapa aktif lah. Tapi sebenarnya sifat seorang wanita ni lemah lembut tu tak menafikan ketangkasan dan kecerdasan. Okay. Ataupun kita ada anak-anak perempuan, kita kena latih anak kita ni dia lemah lembut.
tapi dari sudut cara dia bertindak, cara dia berfikir, dia kena tangkas. Okey, satu riwayat kita ambil daripada sini Aisyah dan juga Ummu Sulaim. Dia nak berlari ni, ambil air pergi hantar kat tentera dekat tengah medan perang ni, ini bukan satu benda yang kita boleh terhege-hege, lemah gemalai, tak. Dia mesti dalam keadaan tangkas. Satu lagi, cuba tengok. Ibu-ibu ada ayat-ayat sini kan. Cuba buka dalam surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas, Allah ada cerita tentang kakak Nabi Musa. Allah cerita awal tu Nabi Musa ni dihanyutkan. Ibu dia dapat ilham. Ibu Nabi Musa ni Allah minta dia hanyutkan Nabi Musa ketika itu bayi. Dan apa pesan ibu Nabi Musa kepada kakak Nabi Musa? Dekat situ dia tak bagi tahu nama kakak Nabi Musa, tapi disebut sebagai gelaran kakak kepada Musa. Ibu dia suruh lari ikut adik dia dihanyutkan. Bayangkan sungai ni arusnya deras kan. Kalaulah kakak Nabi Musa ni jalan lemah gemalai, terhege-hege, boleh ke kejar bayi yang dihanyutkan ni? Tak boleh lah. Mestilah dalam keadaan dia berlari. Dia cergas, dia kuat. Wanita muslimah, Allah Ta'ala selalu sembunyikan nama mereka, rahsiakan nama mereka dalam Quran. Tapi Allah angkat watak mereka dalam Quran. Ibu-ibu, ayah boleh tengok dalam Quran. Tengok nama-nama wanita selalunya dirahsiakan. Sebab wanita tu tak perlu ditonjolkan, tetapi tindakan dia, watak dia itu perlu ditegaskan, perlu kita kata di-highlightkan. Okay? Jadi wanita-wanita muslimah ni tak sepatutnya pasif lah. Tak sepatutnya pasif. Dia sepatutnya ke depan. Dia berani ke depan. Okay? Dia cergas, cerdas. Itu sepatutnya lah ciri-ciri kepada wanita-wanita muslimah. Okay? Itu peranan yang Nabi tunjukkan. Kedua, pada kisah Aisyah ni ada juga keberanian. Sebab apa? Nak masuk ke medan perang tu bukan benda mudah. Bukan benda mudah. Tak senang sebenarnya. Dengan senjata lembing yang boleh kita kata senjata sesat lah, peluru sesat lah, kita tak boleh bayangkan. Tapi mereka boleh turun masuk ke medan perang, selamatkan tentera-tentera yang mungkin tercedera dengan diberikan minuman, dibalut dengan luka-luka mereka. Itu bukan satu tugasan yang mudah. Mesti memiliki semangat yang kuat. Itu adalah satu aspek yang kita kena lihat kepada wanita-wanita muslimah. Okey. Sekarang ni tak penting untuk cerita pasal orang lain. Yang pentingnya adalah cerita tentang kita dan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang perempuan-perempuan ni. Okey. Jadi latihlah anak-anak kita ni untuk dia ke depan walaupun dia seorang wanita, berani bercakap, berani bersuara kan. Dalam tindak tanduk dia cergas, cepat, cekap, itu benda yang sangat-sangat penting dan dia tak menafikan apa yang diajarkan oleh agama. Okey, kemudian Ummu Atiyah menceritakan pula satu lagi riwayat. Aku berperang bersama dengan Nabi SAW sebanyak 7 peperangan. Subhanallah, Ummu Atiyah keluar sampai 7 perang. Okey. Aku bertindak menyediakan makanan untuk mereka iaitu tentera-tentera Islam, menjaga barang-barang mereka, mengubati dan merawat yang luka serta membantu yang sakit. Sebab itu kalau kita tengok NGO yang pergi bantu di Syria, di Palestin, di Turki, yang baru ni berlaku di Maghribi, kadang-kadang kita tengok wanita-wanita yang keluar tu memang wanita-wanita yang kuat. Bayangkan, dia keluar tu bukan seminggu, bukan 2 minggu, boleh jadi berbulan. Macam mana suami dia? Macam mana anak-anak yang ditinggalkan dekat tanah dia? Itu bukan benda yang senang. Sebab wanita ni dia main dengan emosi. Dia nak bersalin je, anak tu tinggal dekat rumah dengan nenek pun sedih. Sorry mak, minta maaf mak nak bersalin ni. Kena tinggalkan awak, sedih kita. Perasaan kita tak boleh kawal. Bayangkan mereka duduk di medan perang. Yang waktu tu sama ada dihidup ataupun meninggal dunia. Kita tak boleh bayang benda tu. Tapi itulah yang di-highlightkan sebab nak bagi tahu perasaan wanita ni dia tak sama pasal lagi. Sebab bagi saya lah ataupun bagi ayah-ayah yang dengar ni, kita rasa biasa je ustaz dia pergi. Itu bagi kita lah. Tapi kalau kita selami hati wanita, dia bukan satu yang mudah sebenarnya bagi mereka. Melainkan orang-orang yang memang memiliki semangat yang kuat lah untuk join baginda Nabi SAW dalam peperangan. Sebab hati wanita ni dia lebih pada keluarga dia, suami dia, anak-anak dia dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang betul-betul berjiwa raga untuk agama ni, dia sangguplah berjuang untuk agama dia. Sebentar tinggalkan kepada keluarga dia. Okey. Baik, yang ketiga iaitu keluar berjihad. Antara tentera Islam yang berjuang dengan berani dan bermati-matian mempertahankan Nabi di medan Uhud ialah ketika pasukan tentera Islam menjadi kucak kacir. Ini ibu-ibu ingat tak?
waktu tentera Islam ni dalam peperangan Uhud, mereka kan kepung baginda Nabi SAW. Waktu tu Nabi dah cedera lah, dipukul daripada belakang ni. Okay? Dan masa tu topi besi Nabi tu dah remuk, tertusuk ke muka Nabi ni sampai pecah wajah Nabi ni, patah gigi Nabi dan memancut darah daripada muka Nabi SAW. Waktu tu, iaitu ada seorang wanita namanya Nusaibah binti Ka'ab ataupun dikenali sebagai Ummu Umarah. Ini Nabi angkat dia sebab keberanian dia lah. Baik, apa ceritanya? Pada mulanya Nusaibah hanya bertugas membawa air dan memberikan kepada tentera yang berjuang. Namun apabila melihat pasukan tentera Islam dalam keadaan yang sukar, beliau sendiri turun padang bertempur dan melindungi Nabi dengan kedua-dua tangannya sehingga mengalami luka-luka. Okay? Dia gunakan tangannya itu sebagai alat shield, mempertahankan diri. Mungkin kita bayangkan, takkanlah dia pakai ni tak kena tebas dengan pedang, tak patah ke? Tak luka ke? Kalau ibu-ibu nak bayangkan, zaman tu mereka ada shield dan mereka ada pelapik lengan ni. Dia ada pelapik ni. Dia ada pelapik lengan. Okay? Dia akan dipakaikan di lengan ni, ada pelapik dia. Okay? Ada gambar perang ni saya ada share dekat muka surat berapa saya tak ingat lah. Ibu-ibu boleh tengoklah. Ada, okay, muka surat 43. Okay? Muka surat 43 tu saya ada gambarkan lapik lengan pada tentera-tentera Islam. Okay, jadi digunakan tangan dia itu sebagai perisai. Tak ada senjata kat tangan. Tapi turun untuk melindungi Nabi SAW. Sebab sahabat-sahabat Nabi yang duduk lindungi Nabi dalam perang Uhud tu, semuanya dah gugur lah. Melainkan Talha bin Ubaidillah. Talha ni sampai putus jari dia dah. Badan dia ni dah berbekas-bekas, bekas tikaman dah, berlubang-lubang badan dia. Dia tahan diri dia. Sehinggalah Nusaibah ni turun mempertahankan baginda Nabi SAW. Okey. Kemudian Damrah bin Sa'id Al-Mazini meriwayatkan daripada datuknya yang turut menyertai perang Uhud menceritakan, Nusaibah mengalami 13 luka dalam perang Uhud. Kami berterusan sepanjang malam menuang lukanya untuk menghentikan darah sehingga menjelang subuh. Sampai subuh. Perang Uhud ni bila berlaku ibu-ibu? Perang Uhud ni dia berlaku pada waktu duha, pada hari Sabtu. Ni kita tengok balik riwayat kita bincang dulu. Nabi keluar perang Uhud iaitu selepas asar pada hari Jumaat. Dan Nabi dia bertolak di tengah jalan tu, satu masjid dekat Madinah tu, Nabi keluar lepas Nabi sebelum Nabi tunaikan solat subuh, Nabi baru masuk ke medan Uhud. Dan Nabi berperang dalam medan Uhud iaitu pada waktu duha. Bayangkan, bayangkan daripada pagi tu dia dah cedera, mungkin petang ataupun tengah hari tu cedera. Kemudian dituam lukanya sampai ke subuh esok. Kita tak tahulah betapa dalamnya luka yang kena pada Nusaibah. Okey. Sebaik sahaja Nabi pulang daripada perang Hamra al-Asad. Perang Hamra al-Asad ni adalah perang rentetan selepas perang Uhud. Lepas perang Uhud yang kita kata, Nabi kalah lah perang Uhud sebab Nabi berlindung dekat bukit Uhud. Sebenarnya tak. Waktu tu Abu Sufyan dah lari dah. Abu Sufyan kata kita menang perang ni. Perang Badar Muhammad menang, perang ni kami menang. Mereka tak menang sebenarnya sebab waktu mereka pulang ke kota Mekah, Nabi kejar dengan kuda Nabi ni. Sahabat-sahabat yang masih lagi hidup, walaupun sakit dan cedera, Nabi paksa semua keluar. Semua ambil kuda, kejar tentera musyrikin Mekah sampailah ke Hamra al-Asad. Hamra al-Asad daripada Madinah ni jauh dia lebih kurang Jauh dia lebih kurang dalam 80 lebih kilometer. Jauh tau. 80 lebih kilometer. Kalau kita duduk dekat Kuala Lumpur ni, silap-silap sampai Seremban ataupun sampai Kalau Gajah dah. Kejar ni. Punyalah jauh. Sedangkan mereka ketika itu dah tercedera dah. Okay? Sebab itu saya meyakini dalam perang Uhud ni sebenarnya dari sudut moral tentera Islam menang. Cuma yang kalah tu dari sudut angka korban sahaja. Okay? Dari sudut angka korban sahaja. Sebab tentera Islam 70 lebih syahid. Tentera musuh hanya beberapa orang sahaja. Okay. Jadi pulang daripada Hamratul Asad, baginda hantar Abdullah bin Ka'ab Al-Mazini. Siapa Abdullah bin Ka'ab Al-Mazini ni? Ini adalah ayah kepada Damrah bin Sa'id tadi tu. Okay. Damrah ni. Okay. Apa cerita dia? Dia kata apa? Apabila diberitahu bahawa Nusaibah dalam keadaan baik, baginda amat gembira mendengar berita itu. Maksudnya balik-balik daripada Hamra al-Asad, Nabi terus tanya tentang Nusaibah. Macam mana Nusaibah? Okey ke dia? Sebab dia mempertahankan Nabi SAW dengan kedua-dua tangannya.
Semasa perang Al-Khandaq, Nabi mengumpulkan para wanita dan kanak-kanak di kota Hassan bin Thabit. Pada ketika itu, pada suatu ketika terdapat seseorang Yahudi berlega-lega di sekitar kota itu untuk mengintip. Perkara itu disedari oleh Safiyah binti Abdul Muttalib, iaitu ibu saudara Nabi. Dia memberitahu Hassan bin Thabit supaya bertindak membunuh Yahudi tersebut kerana menyedari bahawa Nabi dan para sahabat yang lain ketika itu sedang menghadapi musuh yang besar. Namun Hasan menjawab, demi Allah, kamu pun tahu bahawa bukan aku orangnya yang boleh bertindak untuk menentangnya. Sememangnya Hasan ketika itu telah tua, lalu Safiyah mengambil kayu dan keluar memukul Yahudi itu sehingga mati. Kemudian beliau masuk ke dalam kota dan memberitahu Hasan, wahai Hasan, pergilah ambil barang-barangnya kerana aku wanita tidak tergamak melakukannya. Hasan menjawab, aku tidak berhajat kepada barang-barangnya. Tindakan Safiyah itu memberi kesan yang baik kepada pihak Islam kerana apabila kaum Yahudi Bani Quraizah melihat mayat tersebut, mereka menjadi takut kerana menyangka dia dibunuh oleh tentera Islam yang sedang mengawal di dalam kubu itu. Maksudnya tindakan Safiyah bunuh Yahudi itu sehingga kaum Yahudi yang lain tengok jenazah mayat kawan dia ni, dia ingat dalam kubu ni ada tentera Islam yang lelaki. Sebenarnya yang bunuh tu adalah seorang wanita. Nak tunjuk keberanian dia, kekuatan Safiyah ni sangat luar biasa. Okay? Jadi kita highlight dekat sini dari sudut ketenteraan lah. Tapi dari sudut kehidupan, kita dapat beberapa pengajaran tadi. Pertama, seorang wanita sepatutnya menjadi pendorong, motivasi kepada anak-anak dan suaminya untuk terus berjuang dan terus beramal dengan amalan-amalan agama ni. Okay? Beri semangat pada anak-anak ni. Kalau boleh kita dah ada azam, kita dah ada niat dah. Biarlah anak-anak kita ni berjuang untuk agama. Saya kalau ibu-ibu baca dalam surah Ali Imran, kalau kita baca dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala angkat kisah keluarga Imran ni sebab Allah nak cerita. Keluarga yang duduk di dalam model yang Allah Ta'ala nak umat Islam contohi adalah keluarga Imran. Siapa keluarga Imran ni? Iaitu keluarga kepada Nabi Isa alaihi salam. Ini adalah datuk kepada Nabi Isa. Okay? Nabi Isa ada mak iaitu namanya Maryam. Maryam ni dia ada mak namanya Hannah. Suaminya nama Imran. Hannah dan Imran. Hannah ni dia tengok waktu tu Palestin dalam keadaan rosak. Masyarakat Palestin waktu tu melakukan macam-macam kejahatan lah Bani Israel. Jadi Hannah dia kata apa? Saya doakanlah anak saya ni masa dia lahir nanti, saya akan wakafkan anak ni untuk agama Allah. Dia berharap anak tu adalah anak lelaki. Seorang ibu susah kan benda macam tu. Anak dia belajar luar negara untuk agama ni. Anak ambil, rindu lah. Nanti jangan lupa ya video call mak lah apalah. Biasalah kan. Itu kita tak nafikan lah sifat kita. Tapi Hannah tu dia kata apa? Anak tak lahir lagi tapi dia kata kalau anak ni lahir, saya wakafkan anak ni untuk agama Allah. Tapi Allah Ta'ala bagi sebaliknya. Dia minta anak lelaki tapi dapat anak perempuan. Dia minta anak lelaki tapi dia dapat anak perempuan. Dan waktu dia dapat anak perempuan, dia tak kecewa. Dia tak salahkan Allah Ta'ala. Sebab dia tahu itu takdir yang Allah telah tetapkan. Dia dapat anak perempuan, lalu didoakan. Ni ibu boleh baca surah Ali Imran. Disebutkan oleh Hannah sendiri. Samaituhu Maryam, dia kata. Aku namakan anak ni Maryam. Dan aku minta perlindungan untuk anak ni dan anak kepada anak ni. Dia doakan terus untuk Maryam dan doakan untuk cucu dia. Sedangkan waktu tu Maryam baby lagi. Dia dah doa untuk cucu dia. Dan Allah makbulkan doa tu, anak kepada Maryam menjadi Rasul. Anak kepada Maryam menjadi Rasul dan pejuang kepada Bani Israel. Ini nak tunjukkanlah semangat seorang wanita ni, dia mesti jadi pendorong. Sentiasa menjadi motivasi. Sebab kalau kita hidup berkeluarga, kita boleh nampak. Ayah ni dia tegas. Tapi peranan ibu, dia sangat memberi kesan kepada anak. Kan? Peranan ibu, nasihat ibu, cakap ibu, benda tu yang sangat berbekas kat hati kita. Mungkin ada orang bonding kuat dengan ayah lah. Tapi ke majoriti kita ni kebanyakan kepada ibu. Sebab itu ibu ni dia sangat berperanan lah untuk memberikan motivasi, semangat sebagainya. Tetapi kalau tengok dalam Quran, peranan ayah Allah tak kecilkan. Sebab itu dalam Quran, kisah ayah dengan anak lebih banyak daripada kisah ibu dengan anak. Sebab peranan ayah kepada anak ni sangat besar, sangat besar. Dan kalau baca dalam ilmu pendidikan, parenting pun peranan ayah dalam keluarga ni sangat penting. Walaupun dia memberikan dalam bentuk yang sangat
kita kata minima saja dia punya sumbangan, tapi dia ada kesan dia. Okey, kisah macam Ibrahim dan juga Ismail. Cerita tentang Luqman dengan anak dia. Cerita tentang Syuaib dengan 2 anak gadis dia. Siapa lagi? Ada berapa lagi saya tak ingat. Kisah Nabi Nuh dengan anak dia. Siapa lagi ada berapa lagi lah. Kisah ayah dengan anak. Tapi kalau kisah ibu dengan anak ni hanya melalui ibu Musa dengan Nabi Musa dan kakak dia. Kisah Maryam dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu saja. Yang lain banyak kisah ayah dengan anak. Okey. Baik. Kemudian kita tengok lagi. Okey, yang bawah tu ibu-ibu boleh bacalah. Riwayat tentang Ummu Sulaim ni dia bawa pisau di dalam peperangan lah untuk tunjukkan dia ni bersedia untuk keluar berjihad. Okey, Ustaz sebentar nak tanya Ustaz. Silakan Bunda. Itu apa ni Sofia dengan Ummu Sofia dengan Atiyah tu dia ada anak dalam peperangan? Ada. Oh, anak dia juga dalam peperangan. Ada. Memang dia bawa anak dia keluar berperang. Saya ada beberapa sahabat Nabi SAW. Mana kitab saya? Tak mana saya tak ingat lah. Ada kisah dikarang oleh ulama silam tentang peranan wanita di dalam Islam. Ada banyak kisah dalam tu. Banyak kisah yang ada seorang tu dia doakan dia nak kahwin ramai. Dia memang berniat dia nak berkahwin dengan para syuhada je. Dia nak kahwin dengan para syuhada. Dia kahwin dengan ni suami syahid. Dia kahwin dengan ni suami dia syahid. Dia kahwin suami syahid. Itu azam dia. Itu cita-cita dia. Ada banyaklah kisah-kisah kita dengar pun kita berasa macam kalau wanita boleh buat macam ni, kita sebagai lelaki mestilah kena lebih kuat lagi lah. Ada beberapa ramai hampir 100 kot yang dirakam lah kisah tentang. Lelaki dia nak banyak kahwin rupawan. Sebenarnya kisah lelaki lagi banyak, cuma ada situ pula. Okey, banyaklah kisah lelaki ni tapi nak angkatlah peranan wanita. Okey, baik, nombor 9 ni kita tak cukup masa sebenarnya. Okey, nombor 9 ni ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita baca dalam kitab Tauhid, para ulama kita sentiasa mengarang sebahagian daripada Tauhid ini adalah berkaitan tentang keutamaan para sahabat. Kita boleh baca dah dalam kitab Al-Imam Baihaqi dalam bab kitab Tauhid dia. Ada beberapa lagi kitab Tauhid yang lain ada kaitan dengan para sahabat. Sebab apa? Sebab zaman tu ataupun zaman selepas zaman tabi'in ni ramai orang mula mencemuh para sahabat baginda Nabi SAW. Okay, mencemuh para sahabat Nabi. Sebab itu kalau cerita sirah ni dia tak henti hanya pada Nabi je. Dia turut kena cerita tentang para sahabat yang mendukung perjuangan Nabi. Sebab sampai ke generasi lepas tabi'in, sampailah ke hari ini, ramai orang mula mempelekehkan sahabat. Hati-hati sebab ini sesuatu yang sangat bahaya. Saya bercontohlah Syiah. Syiah ni dia menolak para sahabat. Bagi mereka ada 5 sahaja sahabat yang benar-benar beriman. Yang lain semuanya murtad. Yang paling dia benci Umar dan yang paling dia benci adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini Syiah. Kenapa jadi macam tu? Dia sebenarnya nak cakap Islam ni sesat. Quran ni kami tak terima. Hadis ni kami tak terima. Dia boleh cakap macam tu. Tapi kalau dia cakap macam tu menjadikan orang tolak agama Syiah. Oh, kami tak setujulah dengan Syiah ni sebab dia bukan ajaran Islam, sebab dia tolak Quran dan juga hadis. Tetapi mereka gunakan cara yang paling halus adalah dengan memurtadkan para sahabat Nabi. Merendah-rendahkan para sahabat Nabi. Sebab apa? Bila orang mula meyakini, oh sahabat Nabi ni tak istimewa lah. Sahabat Nabi ni pun lekeh lah. Bila orang mempelekehkan sahabat-sahabat Nabi, automatik orang mula argue. Macam mana hadis-hadis ni menjadi sahih? Sebab yang meriwayatkan hadis daripada Nabi ni semua para sahabat. Orang akan secara tak langsung, orang mula rasa ragu-ragu pada hadis Nabi dan orang tolak hadis Nabi. Okay. Jadi orang akan mula menolak hadis-hadis baginda Nabi SAW. Sebab dia dah mula rasa tak percaya pada Nabi. Dan itu benda yang hati-hati. Sebab itu dalam kitab-kitab Tauhid, mereka mengangkat para sahabat Nabi dengan menceritakan hadis-hadis tentang keutamaan dan keistimewaan para sahabat. Abang, itu cara paling halus. Kemudian kalau kita tolak sahabat-sahabat Nabi, maka secara automatik tanpa kita sedari kita pun telah menolak Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah mutawatir.
Siapa yang menjadikan dia mutawatir? Iaitu daripada kalangan sahabat Nabi. Tapi kalau sahabat Nabi kita dah curigai, kita dah mula hilang percaya, bahkan kita kata mereka tu murtad, maka apa sahaja yang tinggal untuk kita? Quran kita tolak, hadis pun kita tolak. Sebab hanya daripada kalangan sahabat Nabi, bagi Syiah lah, bagi pandangan-pandangan lain banyak lagi. Dia kata 5 sahaja yang beriman. Sedangkan sahabat Nabi ni cecah lebih kurang 140,000 ataupun 150,000 orang. Pada zaman Nabi tu cecah hampir 140,000 ke 150,000 orang. Bayangkanlah, semua orang ditolak, tinggal 5 je. Berapa banyak hadis yang diriwayatkan oleh 5 orang tu? Berapa banyak. Ini benda yang kita kena hati-hati. Sebab itu saya letakkan dekat sini tentang istimewanya para sahabat baginda Nabi SAW. Ulama pun mengarang kitab Hayatus Sahabah kan. Cerita tentang kehidupan para sahabat. Sebab para sahabat ni memang special dan disebutkan di dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW. Saya tunjuk situ ada muslimin yang terbaik. Dosa mereka Allah ampunkan. Anugerah syurga yang tertinggi. Kemudian keistimewaan ahli bai'ah ridwan, keampunan buat sahabat muhajirin dan ansar, generasi terbaik, penyelamat umat, kedudukan tertinggi dan sebagainya lah. Ini saya bawakan riwayat-riwayat daripada baginda Nabi SAW. Okey, baik, sekarang kita tengok yang ke-10. Okey, bantuan daripada makhluk Allah yang lain. Iaitu dalam peperangan-peperangan Nabi ni banyaklah bantuan-bantuan Allah. Saya bawa kat sini ada 4. Okey, kalau kita tengok banyaklah bantuan Allah. Pertama, angin ribut di dalam peperangan Khandaq. Ini perang yang paling lama, mengambil masa hampir sebulan. Sehingga sahabat-sahabat Nabi ni mengalami 5 ujian berat. Cuaca, serangan daripada dalam, kelaparan, kepenatan, macam-macam dihadapi waktu tu. Jadi waktu tu Allah datangkan angin ribut yang menghancurkan tentera-tentera musuh. Allah datangkan angin ribut ni menghancurkan tentera-tentera musuh. Yang kedua, Allah menghantar tentera-tentera malaikat. Tentera malaikat ni paling banyaklah. Banyak kali berlaku di dalam peperangan Nabi. Perang Badar berlaku, perang Uhud berlaku, perang mana lagi ada beberapa Sariyah pun berlaku. Banyak tentera-tentera malaikat yang dihantar oleh Allah Ta'ala untuk membantu baginda Nabi SAW. Yang berikutnya iaitu Jibril dan Mikail. Antara yang lain hujan lebat. Antara yang lain Allah Ta'ala hantarkan bantuan Allah melalui mengantuk. Ini mengantuk Allah hantar. Okay, mengantuk. Mengantuk tu dalam perang Badar yang sahabat-sahabat Nabi rasa mengantuk sungguh. Tidur sungguh. Itu pun adalah bantuan tentera Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Yang hujan lebat ni ibu-ibu, hujan lebat ni ini berlaku dalam satu Sariyah. Kalau ibu-ibu ingat waktu dia diserang oleh musuh tu, Ghalib ni dah lari dah. Sahabat Nabi ni namanya Ghalib, dia dah lari dah. Tiba-tiba hujan, bayangkan negara Arab ni, Mekah, Madinah ni dia bukan hujan. Dia taburan hujan yang paling rendah kan, minima je. Dia kering. Tapi waktu tu hujan dan dia jadi banjir, tiba-tiba. Itu satu halangan lah supaya bila berlaku banjir tu, terputus, tentera musuh tak dapat kejar tentera Ghalib. Ini antaralah bantuan Allah. Apa yang kita dapat simpulkan dekat sini, selagi mana kita berada di jalan kebenaran dan selagi mana kita meyakini kita sedang meninggikan agama Allah, percayalah bantuan Allah tu akan tiba pada waktu yang tepat. Itu yang kita kena imani. Walaupun kita tu, saya tak nampak jalan lah, saya tak nampak jalan lah. Saya rasa tak tahulah. Contohlah kita buat Gemenuh Iman kan. Kita banyak buat program ni tapi kita rasa ya Allah, ada halangan, ada kesulitan yang mungkin penyelaras, AJK tahulah, macam-macam kesulitan. Tapi selagi mana kita yakini kita berada di jalan kebenaran dan selagi mana kita yakini kita cuba untuk tinggikan agama Allah, percayalah bantuan Allah tu akan tiba di waktu yang tepat. Okay, waktu tu bila dia datang tu kita akan rasa betul-betul nikmat. Betul-betul puas hati. Ya Allah, tak sangka bantuan sampai waktu yang kita duduk rasa di bawah sekali. Tiba-tiba datang jadi jalan keluar. Waktu tu dia jadi paling nikmat. Okay? Jadi itulah yang berlaku di dalam peperangan-peperangan baginda Nabi SAW. Sentiasa Allah datangkan makhluk-makhluk yang lain sebagai bantuan kepada baginda Nabi SAW. Okay. Baik, kemudian ini yang ke-11 yang kita boleh sentuh dululah, iaitu berkaitan tentang kod rahsia. Yang ini jarang-jarang lah. Tetapi kalau kita baca dalam beberapa kitab, kita akan tengok Nabi SAW menjadikan kod rahsia ini adalah password bagi tentera-tentera Islam.
Di antara tentera-tentera Islam ni ada password di antara mereka supaya mereka kenal siapa tentera Islam yang lain dan siapa tentera musuh. Supaya mereka tak terkeliru dan tak terbunuh tentera-tentera yang lain. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon maaf banyak-banyak sebab kita plan memang nak selesaikan malam ni, tapi saya rasa kita berhenti malam ni tak cantik sangatlah bagi saya lah. Sebab kita macam terlalu rushing, macam terlalu bekerja sangatlah. Kita tak dapat detailkan satu persatu. Tapi ala kulli hal, saya percayalah ibu-ibu kalau diberikan masa, ibu-ibu boleh baca lagi. Boleh baca, ibu-ibu boleh tengoklah. Semuanya itu saya dah tuliskan di dalam kitab ni sebaik yang mengikut kemampuan saya lah. Itulah yang saya mampu dan semoga menjadi manfaat. Okey, baik. Sebelum kita berakhir, saya nak sebutkan sedikitlah berkaitan tentang hari kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pada hari kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni saya sebutkan tadi iaitu baginda Nabi SAW ni dia ada tempoh 2 minggu. Okey, dia ada tempoh 2 minggu mengalami sakit sebelum baginda Nabi SAW wafat. Ramai kalangan para ulama sirah meyakini Nabi SAW ni dia wafat adalah kerana pilihan dia. Sebab lebih kurang 5 hari sebelum Nabi wafat, Nabi pernah naik ke mimbar di Raudah di Masjid Nabawi. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi cerita ada seorang hamba Allah ni diberikan pilihan untuk dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan dia juga diberikan pilihan untuk dia menikmati nikmat-nikmat yang ada di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya dia beri pilihan sama ada nak nikmat dunia ataupun nikmat yang ada di sisi Allah Ta'ala. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi berdiri di mimbar Nabi. Lalu Nabi kata apa? Namun si hamba Allah itu dia lebih memilih untuk menikmati nikmat yang ada di sisi Allah Ta'ala. Waktu dengar hadis ni, dalam riwayat kata apa? Abu Bakar As-Siddiq dia menangis sungguh-sungguh. Dan pada waktu tu ada kalangan sahabat Nabi ni kata apa? Apalah yang dia ni nangis sangat-sangat ni. Tersesak sungguh. Dia macam menyindir lah. Kenapa lah nangis sungguh? Sebab Nabi cerita tentang ada hamba Allah tu je. Dia pun memilih nikmat yang lebih besar lagi iaitu nikmat Allah daripada nikmat dunia. Biasa je lah. Tapi sebenarnya dari riwayat kata apa? Setelah baginda Nabi SAW wafat, barulah mereka sedari Abu Bakar As-Siddiq itulah orang yang paling faham kepada hadis tersebut. Hamba Allah yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah Nabi SAW. Ceritakan Nabi ni Allah bagi pilihan. Sama ada kamu nak teruskan kehidupan sebab kamu ni dah disempurnakan agama ataupun kamu nak kembali kepada Allah Ta'ala. Nabi memilih untuk kembali kepada Allah. Sebab itu waktu Nabi wafat, Nabi keluar daripada mulut dia yang didengari oleh Aisyah. Orang lain tak dengar, Aisyah dengar. Nabi kata apa? Ila rafiqil a'la. Nabi sebut. Aku kembali kepada teman yang tertinggi. Aku nak kembali kepada teman yang tertinggi. Ilal rafiqil a'la, Nabi sebut. Bukan riwayat umati. Itu riwayat palsu. Nabi tak sebut umati. Nabi sebut ilal rafiqil a'la. Aku nak kembali kepada teman yang tertinggi. Itu pilihan Nabi. Tetapi setiap manusia yang meninggal dunia di dunia ni mestilah ada sebab dan musabab dia. Apa sebab Nabi SAW wafat? Sebahagian ulama sirah ramai yang bersetuju Nabi ini wafat adalah sebab je, dia jadi sebab je. Iaitu sebab bekas racun yang Nabi pernah gigit pada peha kambing di Khaybar. Itu saja sebab je. Itu sekadar sebab. Sedangkan lepas tu Nabi bertenaga dan Nabi berperang, banyak lagi perang. Lepas Khaybar tu Nabi tetap lagi berperang. Ada beberapa lagi siri peperangan lepas Khaybar, banyak. Okey. Nabi buka kota Mekah, Nabi pergi ke Tabuk, banyak sangat. Tapi ulama sirah kata itu hanya sekadar sebab. Sebab semua orang yang meninggal dunia semuanya sebab. Semuanya bersebab. Okey. Kadang dia berdiri, tiba-tiba terjatuh kursi je. Tengah betulkan lampu, terjatuh. Meninggal dunia. Jadi sebab je kan? Jadi sebab. Dia terbatuk-batuk, berdarah pula. Sebab. Dia tercekik, meninggal dunia. Tu. Jadi Nabi SAW pun disebutkanlah sebabnya adalah kerana Nabi SAW pernah tergigit racun yang ada pada peha kambing yang dihidangkan kepada Nabi selepas peperangan Khaybar. Okey. Nabi SAW mengalami sakit 2 minggu.
Dalam tempoh 2 minggu ni, Nabi SAW jaga lagi solat jamaah. Benda ni sepatutnya kita kena sebut. Okay, waktu Nabi sakit ni, sakit kepala yang melampau ni sampai beberapa kali Nabi pitam. Nabi tetap lagi menjaga solat jamaah, bahkan Nabi menjadi imam dalam solat jamaah. Yang inilah sepatutnya yang menjadi teladan. Kita kata saya cinta Nabi ni, saya rindu Nabi, saya cinta Nabi. Kalau betul cinta Nabi, mesti buat apa yang Nabi buat. Okay, benda ni Nabi buat. Walaupun Nabi SAW dalam keadaan sakit yang pitam beberapa kali, Nabi tak tinggal solat jamaah. Melainkan 4 hari sebelum Nabi wafat, barulah Nabi SAW tinggalkan solat jamaah. Okay, Nabi minta iaitu Abu Bakar As-Siddiq memimpin solat jamaah. Iaitu lebih kurang, tak maaf saya terlupa, lebih kurang 17 kali. Kalau 17 kali berarti 3 malam lah, 4 malam lah sebelum berakhirnya. Lebih kurang lebih sebelum Nabi SAW wafat, 17 kali salat yang mana Abu Bakar As-Siddiq tu mengimamkan salat, barulah baginda Nabi SAW wafat. 17 waktu Nabi tak dapat salat jamaah. Tapi sebelum tu, sepanjang itu baginda Nabi SAW sangat menjaga salat jamaah. Okay, kalau kita benar-benar cinta Nabi, betul-betul rindui Nabi ni, nak cerita Maulidul Rasul tak habis ni, lepas ni banyak kali kita cerita Maulidul Rasul ni, benda ni yang kita kena highlight kan, kena sampaikan. Ramai orang, saya ni rindulah Masjidil Haram, saya rindulah Kaabah ni, saya nak balik. Masjidil Haram tu kita tak nafikan ganjaran dia besar. Tapi rindunya kita ni pada Masjidil Haram, rindunya kita Masjidil Haram ni tak cukup hanya rindu je. Tapi sepatutnya kerinduan tu melalui roh kita, iaitu pergilah ke masjid rumah kita tu sebab ganjaran jamaah tu yang kita nak. Okay, saya rindu Masjidil Haram. Dulu subuh pun bangun solat kat Masjidil Haram, Zuhur pun pergi. Bila balik Malaysia tak pergi solat jamaah. Mana ramai-ramai orang pergi umrah ni. Sebab tu kita rasa sedih kan. Tengok kat airport ramai orang pergi umrah, ramai. Tapi bila kita duduk kat rumah kita, mana jiran-jiran yang pergi umrah ni tak nampak kat masjid pun. Ini bukanlah kita nak mempelekehkan, tetapi ini adalah untuk muhasabah bersama. Sepatutnya dalam tempoh kita pergi umrah tu terlatih untuk jaga jamaah, barulah pulang nilai-nilai itu untuk jaga jamaah di tanah air kita. Okey, baik. Kemudian baginda Nabi SAW, sebelum baginda Nabi SAW wafat, Nabi ceritakan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Ini isyarat. Ini isyarat Nabi. Nabi kata apa? Orang yang paling aku cintai ni Abu Bakar As-Siddiq lah. Kalau ada seseorang yang aku boleh cintai selepas Allah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nabi sebut Abu Bakar As-Siddiq. Nabi highlight nama Abu Bakar As-Siddiq ni di atas mimbar Nabi. Dan Nabi kata apa? Semua pintu-pintu para sahabat tutup. Nabi kata tutup. Pintu Abu Bakar sahaja yang dibuka. Sebab pintu sahabat Nabi ni dia ada 2 entrance. Satu entrance keluar, satu lagi entrance ke Masjid Nabawi. Dia ada 2 pintu. Pintu utama untuk keluar, satu lagi pintu utama masuk ke dalam masjid. Sebab rumah mereka bersandar kepada Masjid Nabawi. Jadi Nabi kata semua pintu tutup melainkan pintu Abu Bakar As-Siddiq. Pintu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada di situ ada satu isyarat yang mana baginda Nabi SAW nak sangat lepas baginda Nabi wafat ni, iaitu yang diangkat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Satu sebab Abu Bakar As-Siddiq itu Nabi lantik jadi imam waktu Nabi sakit. Yang kedua, pintu rumahnya yang dibuka. Waktu Nabi perintahkan yang lain perlu tutup pintu rumah dia. Itu isyaratlah daripada baginda Nabi SAW. Dan waktu Abu Bakar ni jadi imam, Aisyah ni selalu pujuk Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, pilihlah orang lain, janganlah pilih ayah. Dia kata, jangan pilih ayah. Sebab Abu Bakar Siddiq ni hatinya sangat lembut. Asal dia baca Quran dalam solat, dia akan menangis. Jadi lambat nak habis solat. Lambat. Dia menangis je. Dia kata, susah, hati ayah terlalu lembut. Minta orang lain. Nabi kata apa? Kamu ni samalah macam wanita-wanita yang memujuk Yusuf AS. Dia kata macam itulah. Sebab jangan dihukum satu benda tu mengikut emosi. Tapi gunakan kita punya kebijaksanaan. Jadi Nabi sebenarnya bagi isyarat untuk melantik Abu Bakar As-Siddiq menjadi kita kata sebagai gantian kepada baginda Nabi SAW. Dan pada waktu Nabi sakit ni, Nabi memilih untuk stay dekat rumah Aisyah. Sebenarnya Nabi nak jalankan tanggungjawab. Nabi minta lagi nak jalankan tanggungjawab.
Tetapi Nabi tanya pada isteri-isteri dia, lepas malam ni malam mana? Lepas malam ni malam mana? Walaupun Nabi sakit, Nabi masih lagi menjalankan tanggungjawab dia. Dia bergilir di rumah isteri-isteri dia. Tapi isteri-isteri dia tahu, maksudnya Nabi dah tak tahan dah. Maksudnya sakit yang terlalu kering. Sehingga isteri dia kata apa? Tak apalah, kamu boleh pilih di rumah mana yang kamu nak. Maksudnya Nabi tak rasa susah bergilir dah. Biar Nabi duduk dekat satu tempat, kami yang datang. Okay? Jadi Nabi memilih rumah Aisyah. Okay? Jadi makam yang kita ziarahi hari ini adalah makam rumah Aisyah. Itu rumah Aisyah, bilik Aisyah. Dan makam yang di hadapan makam Nabi tu, minta maaf, bangunan yang depan rumah Nabi itu adalah rumah Hafsah. Kalau ayah-ayah yang laluan ke Raudah tu, kita ziarah makam Nabi tu, bila kita lalu makam Nabi, sebelah kiri kita makam Nabi, ayah-ayah tengok sebelah kanan. Sebelah kanan tu ada satu tingkap. Okay, itu adalah tingkap Hafsah binti Umar Khattab. Itu tingkap rumah dia. Sebab dia sendiri waktu wafatnya Nabi SAW, dia minta izin supaya tingkap rumah dia tu jangan tutup. Sebab dia nak tengok orang yang paling dia kasihi, iaitu perkuburan baginda Nabi SAW. Okay, itu Hafsah. Jadi kawasan itulah, itu kawasan rumah baginda Nabi SAW yang disebut sebagai Hujurat. Okey, baik. Malam sebelum Nabi wafat, diriwayatkan iaitu Nabi SAW telah merdekakan hamba dia. Kemudian Nabi telah sedekahkan simpanan-simpanan dia. Simpanan Nabi ni Nabi sedekahkan sehingga kan Aisyah dia nak buka lampu, dia kena pinjam jiran dia. Dia kan pakai lampu, tak tahulah lampu yang macam mana kan. Tapi bila nak nyalakan lampu tu, dia kena pinjam daripada jiran dia. Sebab semua harta-harta dia dah ni dah. Dan Nabi pernah gadaikan baju besi dia kepada Yahudi. Okay, untuk dapatkan upah. Maksudnya Nabi SAW ni betul lah, kita perlu tinggalkan sedikit harta untuk keluarga kita ni dapat hidup selesa, tak mengemis lah. Tapi baginda Nabi SAW tunjukkan kepada kita, ada harta untuk kita tinggalkan, tapi yang lebih penting ada ilmu dan iman yang perlu kita tinggalkan. Ada ilmu, ada iman, harta tak penting lah. Sebab dengan ilmu dan iman tu memandu keluarga kita untuk cari harta dia sendiri. Tak bertelagah, tak bergaduh. Ada harta saja tanpa ilmu dan iman pun tak guna juga. Orang akan hagi-hagi dengan zalim, tak ikut faraid, macam-macam lah. Jadi Nabi tunjukkan malam dia nak wafat tu, diserahkan, disedekahkan semua harta-harta yang dia miliki. Hari keesokan, baginda Nabi SAW dalam riwayat yang sahih yang selalu kita dengar, Nabi meninggalkan senyuman yang paling manis kepada para sahabat ketika mana mereka tunaikan solat fardu subuh. Sahabat-sahabat Nabi dah maju nak solat subuh, Nabi buka tirai. Sahabat ingat, oh Nabi nak keluar dah. Nabi nak keluar. Rupa-rupanya Nabi tak keluar. Nabi hanya senyum tengok para sahabat Nabi SAW dan Nabi tutup. Dan kata Anas bin Malik, selepas itu tidak ada lagi kelibat baginda Nabi SAW untuk tunaikan lagi salat jamaah. Sebab selepas tu, tengah pagi itu, baginda Nabi SAW wafat. Kalau ikut pengiraan kita lah, esok adalah ulang tahun kewafatan baginda Nabi SAW. Okay, kira malam ni adalah malam yang getir bagi Nabi lah. Malam esok yang Nabi wafat. Malam ni lah Nabi infakkan harta-harta dia, keluarkan semua dia kita kata merdekakan hamba-hamba dia. Apa harta-harta dunia semua dilepaskan. Dan dia betul-betul bersedia untuk kembali kepada Ar-Rafiqul A'la. Tuhan yang maha tinggi, teman yang paling tertinggi. Okey, itulah sikit sebanyak dalam masa yang terakhir ini yang dapat saya ceritakan pada ibu-ibu. Saya mohon maaf sekali lagi kalau dia terlalu rushing, laju, tak lengkap. Saya tak nafikan. Riwayat-riwayat saya bawa ni banyak saya tak sebut riwayat-riwayatnya. Tapi ibu-ibu boleh tengoklah kalau kita buat semakan banyak semuanya ada riwayat-riwayat yang sahih lah. Okey. Baik, cumanya insya-Allah lah saya sentiasa berazam dan mendoakan. Saya sendiri pun lepas saya khatam buku ni, saya akan berazam untuk ulangi lagi sekali lah. Saya sentiasa berazam di mana-mana saja pun. Jadi kita sentiasa berharap dalam majlis ilmu ni ada waktu-waktu yang mustajab. Kita mengharapkan Allah bagi kita kesempatan iaitu untuk ulangi lagi sirah baginda Nabi SAW, tak semesti dengan saya, dengan sesiapa sahaja. Yang penting adalah untuk kita lebih kenal dan cintai baginda Nabi SAW. Jadi ala kuliah saya minta maaf ibu-ibu, malam ni kita terlebih sejam suku. Dan insya-Allah ada rezeki, ada kesempatan yang lain, kita akan jumpa lagi insya-Allah. Baik, saya serahkanlah kepada moderator. Ustaz nak buka soalan tak?
Kalau ada soalan lah, kalau ada soalan lah. Nak tanya satu je, Ustaz. Okey, baik. Ustaz, Ya. sebelum ni Ustaz dia cakap kan baginda Rasulullah sepanjang tempoh 11 tahun berperang ni Rasulullah tak membunuh sesiapa pun kan. Tapi hanya seorang musuh Islam kan yang dibunuh oleh Rasulullah, Ubay bin Ya. Khalaf. Ya betul. 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 Formkan aja. Soalannya itulah soalannya. Sebelum ni sebab Ustaz kata tak ada, Rasulullah tak bunuh sesiapa pun sepanjang 11 tahun. Okay. Kalau akak baca saya punya, yang... kalau akak ada buku saya tu, cuba baca yang dekat saya punya kata pengarang tu. Kerana kemaafan. Saya tulis. Kemaafan tu. Saya baca yang tu lah. Kat situ saya tulis. Itu pun satu riwayat je dan saya tak anggap itu sebagai Nabi membunuh. Tapi Nabi mempertahankan diri. Nabi mempertahankan diri lah. Okay. Baik. Ada lagi So soalan? kita belum khatam lagi Ustaz. Apa? Next kita khatam Belum khatam lagi Ustaz akan ulang lagi Mira. InsyaAllah. Ustaz akan ulang. Ada soalan lagi tak jemaah? Ustaz sihat ke tidak ni? Untuk buka soalan. Kesian kat Ustaz. So kira tutup. malam ni kita hatam lah ni Ustaz kan? Khatam ni? Khatam. Okay, Alhamdulillah. Saya minta maaf, saya sebenarnya tengah menahan sakit bro. Okey, kita tutup Ustaz Okey, baik insyaAllah. Minta maaf lah banyak-banyak. Tak apa Ustaz, terima kasih Ustaz. Moga Ustaz sihat selalu. Kami doakan. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Syukur Alhamdulillah di malam pada 12 Rabiul Awal ini Ustaz dapat berkongsi dengan kita berkenaan dengan kewafatan baginda Rasulullah SAW. Sedih Ustaz kalau ingat Rasulullah SAW. Syukur Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan Ustaz dapat berkongsi dengan kita tarikh yang penting malam ini berkenaan Nabi Muhammad SAW. Marilah kita terus berdoa agar Nabi kesayangan kita dikurniakan tempat yang baik, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi dan terpuji daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah tidak akan pernah lupa untuk menunaikan janjinya, insyaAllah. Bagi menutup majlis, saya tak nak dengarkan sebab Ustaz kurang sihat. Mohon Ustaz tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah dan doa dan kita akan berjumpa lagi dalam kuliah subuh di Google Meet Gemma Nur Iman, insyaAllah. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.